وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 226 ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min syarril waswasil khannas. Sadaqallahul azim. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Kita sambung ayat yang keempat, muka surat 226. Ayat yang keempat daripada surah An-Nas, yakni hanya kepada Tuhan yang sedemikian sifatnya sahajalah hamba-hambanya diperintahkan berlindung dari bahaya syaitan, kerana syaitan itu sentiasa mendatangkan was-was di dalam hati serta memujuk untuk menawan agar manusia durhaka kepada Tuhan. Kita sambung ayat yang keempat daripada surah An-Nas, muka surat 226, di mana ada beberapa perenggan di situ. Dan telah kita baca perenggan yang pertama di bawah ayat yang keempat ini, iaitulah mengajar dan mendidik kita supaya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah daripada bisikan halus syaitan yang memang kerja dia adalah untuk menjahanam dan menghancurkan kita
supaya kita jadi kufur kepada Allah. Saya bacakan beberapa ayat untuk rojokkan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Di dalam kita mengambil faham bahawa itulah makhluk Allah yang bernama iblis dan syaitan, yang kerja dia tiada lain merosak dan menjahanamkan kita. Pertama saya bacakan ayat 6 daripada surah Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Mafhum? Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu kepada kamu adalah adu, musuh. Bukan kawan, musuh. Bila musuh, berlawan lah. Bila musuh, mestilah berlawan. Sebab nama pun musuh. Allah kata syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka kamu ambillah dia menjadi musuh kamu. Innama yad'u hizbahu. Kerana sesungguhnya dia yad'u, panggil, dakwah, menyeru. Yad'u makna menyeru, mengajak, menghasut. Hizbahu, pengikut-pengikut dia, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu ayat pertama saya baca. Ayat 6 daripada surah Fatir, bahawa deklarasi pengisytiharan Allah bahawa syaitan adalah musuh, dan syaitan tidak akan berhenti melainkan terus mencari kawan-kawan dia. Allah sebut dalam ayat 6 Fatir, Allah sebut dengan hizbahu. Ha, zai, ba, hizib. Jamak dia ahzab. Hizib makna kumpulan, geng lah, geng. Ahzab, itu ahzab lah. Wahazamal ahzab wahdah, tentera ahzab. Ahzab jamak daripada hizib. Hizib makna kumpulan. Hizbullah, kumpulan Allah. Hizbus syaitan, geng syaitan. Ada tak ayat dalam cerita tentang ada manusia jadi geng Allah, Hizbullah. Ada manusia jadi Hizbus syaitan, geng setan. Ada surah Al-Mujadilah. Baca ujung surah Al-Mujadilah. Ulaika Hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul ghalibun, humul khasirun. Ada dalam tu, semua ada. Allah cerita. Maka jangan jadi geng syaitan. Dia cari jalan. Yad'u hizbahu.
Ingat ya, hizib, jamak dia ahzab. Dia akan seru, panggil, cari jalan untuk membawa pengikut-pengikut dia min ashabis sa'ir, supaya jadi ahli neraka. Yang pertama. Yang kedua, saya nak baca 17 suratul A'raf. Ini lagi clear. Ini dipanggil kehendak syaitan. Ayat 17 Al-A'raf adalah tujuan syaitan hasut kita. Tu ayat 17 Al-A'raf. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Syaitan kata dekat Allah. Ayat tu cerita syaitan sebelum dia berambus meninggalkan syurga, sebelum dia dihalau keluar meninggalkan syurga, maka syaitan kata dekat Allah, thumma, kemudian, la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka. Hum tu siapa? Kita lah. Aku akan mendatangi mereka min baini aidihim. Pertama, aku akan datang daripada arah hadapan. Aku kacau mereka daripada arah hadapan. Dia hasut, dia ganggu melalui arah hadapan kita. Satu. Dua, dia akan datang wa min khalfihim, daripada arah belakang kita. Dia kacau kita melalui arah belakang. Dua. Tiga, wa an aymanihim, syaitan akan datang melalui arah yamin, arah sebelah kanan kita. Dan yang keempat, wa an syama'ilihim, dia akan datang melalui arah kiri shimal, maknanya serangan empat penjuru. Dia tak duduk diam. Depan, belakang, kiri dan kanan, dia akan perosek, dia akan kacau, dia akan goda kita sebanyak mana dia akan cari menjadi teman taulan dia di dalam neraka. Allahu Akbar. Cuba tengok hujung ayat tu. Hujung ayat 17 Al-A'raf. Itulah yang dia hendak. Yang dia berusaha siang malam tu tanpa henti. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Dia tabi'in, Imam Hasan Al-Basri. Melayu kata Imam Hasan Al-Basri. Dia bas, bukan Basri. Tu Basri Jaya. Melayu dia bubuh Basri. Imam Hasan Al-Basri, dia orang Iraq. Dia lahir di Basrah. Basra. Dia tabi'in. Dia lahir lepas Nabi wafat. Tapi guru dia sahabat. Kemah. Guru dia Ibnu Abbas. Guru dia Ibnu Mas'ud. Allah. Aduh, kita tak tahu nak apa. Tak tahu nak cakap apa hebatnya mereka. Imam Hasan ketika ditanya, atau dalam kitab kadang-kadang disebut dengan Al-Hasan. Al-Hasan tu dia lah, Imam Hasan Al-Basri. Basrah, tempat dia lahir, bandar pelabuhan di Iraq, di Basrah.
Anak murid dia tanya, setan ni tidur ke? Anak murid tanya pelik-pelik. Baik tu Imam Ghazali dia tak suka tanya benda pelik-pelik. Bila nak pilihan raya, tu tak pelik. Kan, yang tu tak pelik, tu dekat dah jawapan dia. Tanya Imam Hasan, ni setan dia tidur ke tak? Oh, sudah. Setan ni kalau tidur, Imam Hasan jawab, setan kalau tidur lega kita. Dia jawab tu lah. Dia kata kalau syaitan ni tidur, kita senang, tak payah gaduh apa. Tapi dia tak pernah tidur, kata Imam Hasan, sentiasa mengacau, mengganggu. Tujuan dia tak ada lain. Hujung ayat 17 Al-A'raf, dia nak yang tu aja. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati, wahai Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dia nak yang tu ya. Tuan-tuan muslimat, syaitan dia ndak kita jangan jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Tu ya dia ndak. Dan itulah lawan kepadanya, iaitu kufur. Kita jadi lalai, kita jadi alpa, kita tak nampak nikmat Allah atas kita. Kita duk gaduh nikmat kat orang lain. Senang hidup dia, mewah kereta dia, kaya dia. Ni Allah bagi engkau nikmat sihat, engkau tak nampak. Engkau kira orang lain, engkau lupa diri engkau, yang walaupun tak seberapa lah, mewah tu tidaklah, tapi rokok downhill. Steady, silap-silap Marlboro, bawa balik haji. Kan, sebelum pi haji downhill, balik Marlboro, bukan mabrur jawab dia, Haji Marlboro. Maaf sebut, balik tukar jenama rokok, pi jawab dia. Orang mewah kita boleh lah menapah juga. Sakat handphone tu boleh lah, ada lah. Walau tak mewah mana smartphone sekalipun. Tuan-tuan, kita duk gaduh kat orang, kita lupa diri kita sihat, boleh sedut oksigen dengan baik. Tu kat hospital, orang pasang wayar kat hidung, tak syukur. Kita habis tidak boh topeng aja. Kan, boh topeng tempat-tempat terbuka tak payahlah, cumalah digalakkanlah pasal kes agak naik sikit lah, walaupun kategori 1-2 nya, tapi tuan-tuan boleh dengar lah orang batuk teruk. Kan, selsemo. Tak pernah lagi lah sejarah kita hidup Panadol habis kat Sungai Petani. Saya balik Parit Bunta malam tu kuliah nak beli Panadol, pi semua kedai habis. Tak pernah dalam sejarah. Kena 3 kedai, tak larat tanya, balik lah, letih. Actifast ke, Actislow ke, semua tak ada. Punya teruk sakit. Semua batuk, habis Panadol, tak bayar. Alah, ada balik dah. Baru beli 2 hari lepas. Ada dah. Astaghfirullah. Sampai budak kedai tu tengok muka saya, pakcik Panadol lah. Dia kenal lah. Punya aku tanya banyak kali. Muka Panadol kita jawab. Tuan-tuan muslimat, orang lain sakit teruk, kita sihat elok, oksigen boleh ambil elok, jalan 2 kaki elok, tak syukur. Itu dia setan, tuan-tuan. Dia bagi kita lupa nikmat Allah, dan dia buat kita alpa, sedangkan pada tubuh kita jutaan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Tetapi syaitan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dia tak nak yang itulah. Jangan bagi kita bersyukur, supaya kita kufur kepada Allah. Bila kita kufur, satu geng dengan dia. Jadi geng dia. Wal'iyadza billahi min zalik. So lawan syaitan dengan syukur.
Apa saja nikmat kita dapat, walau kecil, syukur. Walau sekecil mana, walau lepas makan seulah dua durian pun, alhamdulillah, nikmat. Orang lain tak boleh makan, tak sakit, tapi dia tak ada selera pada durian. Ada tak orang jenis tu? Ada. Dia tak boleh makan durian. Bau durian pun tak boleh. Anak jiran saya di Laguna, ambil durian, colek hidung dia, pengsan dia. Colek durian tu kat hidung, pengsan. Dia tak boleh bau durian. Kita 6 lori. Nak dekat demam ya? Tak demam. Tak demam. 3 kali saya pergi kaki Gunung Jerai. Kebun bawah kaki Gunung Jerai, punya balon. Kebun jiran, punya rembat, jiran belakang rumah ya. 3 kali pergi pasal apa? Free. Itu yang 3 kali itu, jiran pula belakang rumah. Ajak banyak kali dah. Durian macam jenis, kancing baju lah. Saya kata buat mai, jangan kancing gigi ya. Subhanallah. Orang lain durian tak boleh bau, pengsan. Nikmat tak? Ya, Masya Allah. Orang lain durian tak boleh, rokok okey. Asal rokok je dia naik semangat. Mampus lagu tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, setan minta kita jangan bersyukur. Dia bagi kita lupa. Makan macam-macam tu, bismillah pun tak sebut. Cuba bayang. Sedangkan Nabi ajar di Taif kan, Nabi makan anggur, bismillah. Nabi sebut bismillah. Saya nak pergi Taif bulan 9. Siapa nak ikut? Ada 7 kekosongan lagi. Saya ambil 30 orang, lah dah ada 23 orang umrah Taif. Tinggal lagi 7. Lepas tu saya close down untuk proses. Tuan-tuan, Nabi di Taif ambil buah anggur telan. Nabi telan tu sambil baca ya, bismillah tu ya, cukup dah. Kita baca bismillah tu cukup dah mensyukuri nikmat. Ni haram bismillah apa tak ada, macam bulldozer rembat nasi. Lepas tu innalillah, rokok. Aduh, setan tepuk tangan. Seronok setan. Makan tak baca bismillah, habis makan tak reti nak alhamdulillah, lepas tu innalillah dengan peluru berpandu. Astaghfirullah. Setan punya seronok simple ya, bab makannya lingkup kita. Jaga tuan-tuan, liciknya syaitan. 2. Yang ketiga, ayat apa nak baca? Suratul Anfal. Ni lagi dahsyat. Hari ni malam 2 Muharram. Suratul Anfal ayat 30. Cerita setan tak? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Peristiwa hijrah. Jangan lupa syaitan. Ayat 30 suratul Anfal adalah minit mesyuarat kepimpinan Abu Jahal di Darun Nadwah. Pintu nama Babun Nadwah. Tuan-tuan muslimat pusing Masjidil Haram, nanti jumpa pintu dia tulis Babun Nadwah. Disitulah dulu tapak mesyuarat mereka, parlimen mereka. Disitulah mereka merancang untuk menangkap Nabi, liyuthbituk, menangkap Rasulullah, penjarakan Nabi. Syaitan yang hadir mesyuarat, syaitan kata hampa bodoh ke? Syaitan kata ke Abu Jahal, ni bodoh ke apa? Hang tangkap Muhammad, hang penjarakan Muhammad.
Nanti dia nak keluar penjara, pengikut dia tunggu dia di luar penjara, dia jadi hero. Oh, si Abu Jahal dia bukannya pandai, dia bodoh. Dia berani RTM je. Abu Jahal ni radio TV Makkah, ngan silap tafsir pula. Dia berani hak tu ya Abu Jahal pun. Bukan dia reti, dia melawan. Yang tu dia reti. Bagaimana syaitan kata, penjara dia, berapa lama nak penjara dia? Pengikut dia tunggu dia, angkat dia jadi hero. Dosa. Cadangan ditolak. Lain, setan kata. Abu Jahal kata, kita halau dia, buang daerah. Liyukhrijuk. Setan sambil duduk ketuk rokok. Dia rokok dalam mesyuarat tu. Sambil duduk ketuk rokok, setan dia kata, awaklah bodoh sangat hang ni, dia kata. Aku duk ingat hang jadi Perdana Menteri Makkah. Cerdik, rupa bodoh serupa aku. Kata syaitan. Awak yang hang bodoh sangat. Hang halau dia keluar buang daerah, dia pi tempat baru, dia tubuh cawangan baru. Macam dia pandai bercakap, dia pandai pidato, dia pi tempat baru, dia kumpul pengikut baru, tubuh cawangan. Takkah haru hang, dia kata, boh cawangan baru pula. Ni semua mengaruh Tok Sah. Nanti dia bina pengaruh dia di tempat lain. Cadangan ditolak lagi. Abu Jahal kata bunuh. Bunuh siapa bunuh siapa kata setan. Allah dedahkan minit mesyuarat. Allah beritahu Nabi ayat 30 suratul Anfal. Allah kata mereka rancang nak tangkap, nak bunuh, lalu berlakulah hijrah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagaimana hijrah? Tak boleh lepas daripada perangai syaitan yang syaitan memang suka benar Nabi dibunuh. Sedangkan hijrah mendidik dan mengajar kita bahawa dakwah tidak boleh putus asa. Makkah tak mau terima, aku cari Madinah, aku cari tapak lain. Makkah tak mau terima, Khadijah wafat, Abu Talib mati, Nabi dicekik, Nabi disepak, Nabi diludah. Ada Nabi duduk diam? Tidak, Nabi bergerak ke Taif. Inilah Islam. Hampa tak boleh sekat Islam. Hampa tak boleh buat tak ketahuan pada Islam. Walaupun kamu buat macam-macam, hatta orang Islam sendiri kadang-kadang ambil bahagian menghina Islam, yang boleh kita tengok dalam TikTok dan sebagainya. Kamu takkan dapat sekat Islam. Kamu takkan dapat menyekat kemarahan Islam. Kamu takkan dapat menyekat Islam akan masuk dalam hati manusia bila sampai masa dia. Kerana itulah yang Nabi ajar. Makkah tak bagi, aku tak duduk diam. Tuan-tuan boleh bayang, muslimat boleh bayang, sampai Rasulullah menamakan tahun itu tahun berduka cita, tahun sedih. Sedih Khadijah wafat, sedih Abu Talib wafat, dan paling Nabi sedih Islam tidak didengar lagi di Makkah. Nabi tak boleh kuliah, tak boleh ceramah, penyepak, peninju sampai. Nabi duduk diam? Tidak, ke Taif. Pergi Taif. Sampai Taif, batu sampai. Ladang anggur tepi jalan yang masih ada sampai sekarang, yang kita ziarah di Taif. Batu sampai. Balik-balik berdarah, duduk diam lagi. Dah Isra' dan Mi'raj, balik-balik merancang perjalanan hijrah. Dah kamu Makkah tak mau, Taif tak nak, aku fokus ke Yathrib. Ini Islam. Kamu sekatlah, kamu buatlah, kamu bakar Quran,
kamu lukis karikatur Nabi kami, kamu hina, kamu kutuk macam-macam. Kita nak beritahu, tidak ada tangan yang dapat menyekat kemenangan Islam, cahaya daripada Allah apabila sampai masa dia. Percayalah. Sebab ini urusan Allah. Yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka cuba memadamkan kata Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah sebut mulut. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Nur Allah tu Islam. Mereka cuba padamkan cahaya Islam dengan apa? Biafwa, dengan mulut-mulut mereka. Biafwahihim, dengan ceramah, dengan pidato, dengan apa saja mereka boleh hentam kutuk Islam. Allah kata wallahu mutimmu nurihi, dan Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walau kafir tak suka. Walau karihal musyrikun, walau musyrik tak suka. Allah akan menangkan Islam. Masa saja, kita tak tahu bila. Ini Nabi aja. Inilah hijrah yang kita duk sambut. Ini dia. Apa dia? Jangan putus asa dalam mengajak manusia kepada Islam. Tak boleh di sini, tak boleh A pergi B, tak boleh B pergi C. Begitu Islam, tak ada siapa boleh sekat. Imam Ghazali kata, Islam laksana air yang meluncur laju. Kamu boleh sekat dia, kamu boleh buat empangan, kamu sekat, silap-silap empangan pecah dengan kemarahan air itu. Ini Islam. Kita sebut sikit sebab peranan syaitan dalam peristiwa hijrah. Dia cukup tak nak dengan Islam, tu kerja dia. 3, 4 ayat berapa? 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra. 268 Al-Baqarah juzuk 3. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ini berkait dengan harta. Dalam hijrah ada tak cerita harta? Ada. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a maradatillah. Ayat 207 Al-Baqarah. Ada di antara manusia, kata Allah, yang Allah beli jiwa dia untuk dia dapat redha Allah. Ayat yang turun bersempena kisah Suhaib Ar-Rum yang meninggalkan hartanya dan ikut Rasulullah. Allah, Suhaib Ar-Rumi, bukan Suhaib orang Rum. Jangan silap tafsir. Bukan macam Salman Al-Farisi. Yang tu memang orang Parsi. Tapi Suhaib Ar-Rumi, dia orang Makkah. Dia bukan orang Rom. Jangan silap tafsir. Suhaib orang Makkah, kaya. Bila nak hijrah, dia bawa harta dia. Dia nak tolong Nabi. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dia nak tolong Allah dan Rasul. Tengah jalan Abu Jahal sekat dia. Abu Jahal kata ke dia, nak ikut Muhammad, sila, harta tinggal. Kata Suhaib, nak harta, ambil, aku bersama Muhammad. Daripada seorang kaya raya, dia menjadi miskin papa kedana. Ambillah kalau ini kamu nak, aku bersama Muhammad. Inilah yang ulama kata, sesungguhnya keperluan kita kepada Rasul adalah lebih besar daripada keperluan oksigen untuk tubuh. Cuba bayang, no?
Tak silap saya Imam Malik, kalau tak silap. Kalau saya silap, saya minta ampun pada Allah. Tak silap saya Imam Malik pernah berkata, kalau saya silap, saya minta ampun. Iaitu tubuh kita ni, dia perlu apa? Oksigen. Kita tarik nafas, oksigen. Kita lepaskan karbon dioksida. Oksigen akan duduk di dalam beg paru-paru kita, nama alveoli. Oksigen duduk situ. Injap jantung terbuka, darah masuk dan ambil oksigen, ambil darah akan ambil oksigen hak duduk dalam paru-paru. Maka bawalah oksigen ni ke seluruh anggota tubuh. Siapa yang bawa? Darah. Sampailah ke otak. Lajunya darah bawa. Otak tak dapat oksigen 5 saat cukup. Kita boleh koma. Kita boleh pengsan kerana oksigen tak sampai kat otak. 5 saat cukup. Itulah bahaya dia. So jantung, maaf, darah akan bawa. Penting tak penting, tak ada oksigen makna kita mati. Seperti mana ikan, ambil letak atas darat, mati dia. Sebab dia tak perlu oksigen, dia perlu CO2, dia perlu H2O, air. Dia kena bernafas dalam air. Allah buat begitu. Kita perlu atas darat, mana ada orang duduk dalam air? Mampus je awak dah. Ada duduk dalam air, sokok relax, duduk pandang kita tengah tangkap ikan, mampus lari berselerak. Mana ada? Melainkan cerita Nabi Sulaiman, itu panjang dah, saya tak mau cerita lah. Manusia duduk dalam laut. Ada kisah Nabi Sulaiman, kisah benar. Allah, tu panjang cerita. Nak sebut bagaimana tubuh memerlukan oksigen. Kata para ulama, lebih besar lagi kamu memerlukan seorang Rasul. Macam mana kita perlu oksigen, lebih besar lagi tubuh diri memerlukan Rasul, mengalahkan memerlukan oksigen. Suhaib menjadi insan yang Allah puji. 207 Al-Baqarah. Syaitan ayat 268 Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu, kata Allah, asy-syaitan, Allah kata, tak sebut jamak, sebut seko lah. Cukup dah seko tu punya jahat. Allah tak kata asy-syayatin. Kalau syayatin jamak, Allah sebut syaitan, seko lah. Asy-syaitan, setan seko ni, seko cukup dah. Ya'idukumul faqr, dia menjanjikan kamu dengan faqr, fakir, miskin. Bila infak harta, bila nak sedekah, dia mula apa banyak-banyak bagi RM1 sudah. Pasal apa? Sebab bagi banyak lagi, nak beli rokok, duit tak ada. Hang bagilah banyak-banyak lagi, anak hang sekolah nak belanja apa? Dia bisik kat kita. Siapa cakap? Allah. Ya'idukumul faqra. Ada kalimah wa'dan. Wa'dan makna janji. Janji. Nak sebut apa? Bila kata janji, bukan kata setan tu bisik, tetapi dia berjanji. Ya'idukumul faqra, dia menjanjikan kamu dengan fakir. Kita nak sedekah ya, syaitan akan bisik menjanjikan kita dengan susah. Wah, duit kita ada, bukan tak ada. Sebab itu tuan-tuan tengok, ulama bahas kenapa di hujung al-munafiqun, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ulama bahas, buka Ibnu Katsir, buka tafsir lain. Kenapa bila nak mati ya ingat sedekah? Waktu nyawa di kerongkongan, oh minta dekat Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau boleh panjang sikit umur. Nak buat apa? Fa as-saddaqa, nak sedekah.
ulama bahas kenapa. Kenapa roh nak mati, dia minta kalau nak hidup, kalau dapat hidup, dia nak sedekah. Kenapa tak sebut semayang? Kenapa tak sebut aku nak puasa? Kenapa tak sebut aku nak pergi masjid, ya Allah? Tapi yang disebut ialah kalau hidup panjang lagi aku nak sedekah. Ulama bahas kenapa? Kerana inilah dia sedekah yang kadang-kadang kita lalai sebab kita sering bertangguh. Dalam bab sedekah kita bertangguh. Semayang dia ada period of time, dia ada waktu dia. Dia bertangguh-tangguh pun, hui nak habis zuhur ni, kelang kabut juga dia. Puasa dia ada jangka waktu dia. Sebelum masuk subuh hang kena niat puasa. Kalau Ramadan, kalau puasa sunat tak apa, boleh niat lepas subuh. Kan? Puasa sunat tak apa, lepas semayang subuh niat puasa sunat boleh. Lepas semayang subuh kena roti canai, rokok 2 batang, lepas tu niat puasa, kepala otak 3 lori dah hanti bai roti canai. Syarat tak makan lagi. Lama mana gap? Macam-macam pandangan. Imam Syafi'i kata takat zuhur, sampai zuhur tak makan lagi. Lepas subuh tu sampai zuhur tak makan, boleh lagi niat puasa sunat. Pandangan Asy-Syafi'i. Imam Hanafi kata sampai asar. Lepas zuhur tak makan lagi, dekat asar dah, boleh niat puasa sunat, boleh. Puasa Ramadan sebelum subuh, hang kena niat. Ada time dia. Tetapi ada sedekah ada time tak tuan-tuan? Tak ada. Sedekah tabung malam ni ada masa ke diberi oleh pihak masjid? Tabung kuliah ni takat pukul 12 tengah malam ya. Lepas pukul 12 tutup dah. Mana ada? Dia tak ada time. Maka kata ulama, oleh kerana dia tak ada masa untuk ditutup, menyebabkan kita mengambil sikap, tak apa, nanti malam lagi besok besok pun ada juga kuliah, boleh gak bagi lagi, malam ni tak bagi tak apa, pasal tinggal RM18, downhill 17 kan, downhill 17 8 kupang, so nak kena beli malam esok lah kot, tangguh malam esok pula terlupa pula bawa duit, malam esok lah, duk tangguh Allah angkat nyawa. Itu ulama bahas. Kenapa orang nak mati dia minta balik nak sedekah? Sebab sedekah ni amalan yang dia tak ada frame of time, dia tak ada masa dia, menyebabkan kita menangguh. Hari Jumaat contoh, kita main handphone kita, saat lagi orang tak account bank kan, anak dia nak operate, jantung berlubang, rayuan derma, kita tengok dah, kita screenshot dulu, kita screenshot account bank tu, niat dah nak bagi dalam 50 ke apa, tapi tak bagi lagi, duk screenshot tu sampai kiamat. Check screenshot tu dekat 20, tak bagi satu pun, duk screenshot tu. Sebab tak apa, satgi lah main Jumaat tu, lepas Jumaat makan nasi pula, nak rokok pula, lena pula, tidur pula, lupa pula. Tu dia kata ulama, sebab itulah orang nak mati dia minta balik nak sedekah, sebab dia suka menangguh sedekah. Kerana sedekah tidak ada masa tamat dia. Seperti semayang ada masa tamat dia, puasa ada masa tamat dia, zakat cukup haul, cukup nisab, bukan semua orang kena zakat, ada time dia. Tapi sedekah dia tak ada time. Kita pun menangguh mati. Itu baru menyesal. Duit dalam bank ada 200,000, anak tunggu duk main gentai misai, anak bila lah nak kolu mampu orang tua ni. Batuk dah kerak dah, dia kata anak dia, anak menyembang, batuk orang tua ni kuat dah kata. Bila nak kolu tak tahu. Duit pak ada berapa? Aku duk tengok intai-intai tu ada 200,000. Kata hak sulung, wih banyak tu. Cambuh racun tengok kopi dia. Mampu kena racun orang tua tu. Buh kopi, racun dalam kopi, mati cepat, senang nak habis duit orang tua. Tuan,
kita nak sebut jangan bertangguh dalam bab sedekah. Jangan duk kira screenshot lepas tu abang kat diri, nantilah tu setan semua tu, setan yang bisik nanti ya lagi ya. Tak usah duk screenshot, tengok ya, bagi terus 20 lah, 10 lah, RM5 lah, jangan bertangguh. Tu dia duduk. Syaitan, balik ayat 268 Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan janji kamu dengan miskin. Jangan mari nanti susah, orang lain kita kerja teruk-teruk tapi bagi duit kat orang. Dia mula. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia ajak kamu buat jahat. Dia suruh kamu buat jahat. Wallahu ya'idukum maghfirah, sedangkan Allah janjikan untukmu keampunan. Dan juga fadla, kurniaan Tuhannya. Ayat 268 Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas, inilah dua janji syaitan, dua janji Allah. Kata Ibnu Abbas, ayat 268 Al-Baqarah, dua janji syaitan. Pertama, jadi miskin bila bersedekah. Kedua, ajak buat jahat. Dua janji Allah. Allah janji pertama dengan keampunan. Empat bagi, empat takkan miskin. Aku akan janji untuk kamu, maghfiratan minhu, aku akan ampun kamu disebabkan sedekah kamu, dan fadla, kurniaan, kamu takkan fakir, percayalah. Maka Ibnu Abbas kata, peganglah dua janji Allah. Itu beberapa ayat pada perenggan yang kita baca. Iaitulah persoalan syaitan akan menawan agar manusia durhaka kepada Tuhan. Baik, lafaz al-khannas diartikan di sini sebagai syaitan yang menyembunyikan atau mengundurkan dirinya. Saya minta maaf, takat ni dulu. Saya ada satu program di Laguna. So, kita jumpa bulan hadapan. InsyaAllah, sambung bulan hadapan. Kita sambung pada perenggan yang kedua di bawah ayat yang keempat, muka surat 226. InsyaAllah bulan hadapan kita sambung apakah maksud al-khannas min syarril waswasil khannas. Apa maksud al-khannas itu? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.